Okey, kita sambung. Tadi berkaitan dengan pengenalan sikit tajuk kita yang dah habis. Lepas tu cikgu sambung dengan background untuk kita punya page, sama ada kita boleh guna image ataupun guna color. Okey. Kemudian seperti mana yang cikgu cakap sebelum ni, kita buat page dulu. Maksudnya contohnya kita buat page kuih apam, kita copy paste je karipap, kasui semua ni kita buat. Jadi dah kita buat ni, contohnya kan kita dah buat ni, tulis lah, maksudnya ini title dia Keria, lepas tu ada body macam biasa. Lepas tu H3, ingat tak cikgu dah ajar sebelum ni, H1 sampai H6. Mana H3 ni dia taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Okey, kita tulis dia punya tajuk dia Keria. Lepas tu align center ni untuk image ni. Okey, image ni adalah image yang ada dekat setiap page tu lah. Okay, contohnya kan, contohnya katakan Keria. So Keria duduk di tengah-tengah ni. Jadi kita pun memang sebab dia center. Jadi kalau kita nak tukar ke left, kita tukar lah. Maksudnya left, maksudnya belah kiri kan. FT left. So kita save. So kita pergi tengok, kita refresh. So kita pergi balik dekat Keria. Maksudnya dia duduk kat tengah. Okey, jadi duduk kat tengah. Ini page untuk Keria. So kita tak nak, kita letak center balik. Semua kalau ikut cantik center lah kan. Okey, jadi kita save balik, kita pergi balik. So setiap kali kita refresh, dia akan pergi ke menu utama. Maksud kita dah set dah, sini adalah halaman utama. Kalau pengguna dia pergi cari kita punya page pun, dia akan mula-mula sekali dia akan pergi yang ni lah, akan terpapar. So baru dia buat pilihan nak cari apa, nak cari kuih Keria. Oh ni kuih Keria. Okey, itu satu. Okay, kita kena buat page dulu. Jangan kita buat ni lagi, yang maksudnya abaikan dulu untuk mana dia, abaikan dulu untuk kolom ni, frame set ni, frame ni tak payah buat lagi. Kita buat dulu page semua, baru kita nanti kita buat frame. Okay, dah buat page dah kan, semua dah buat page apam, page karipap, semua dah page ada. Lepas tu dalam page ni katakan macam cikgu buat ni apam ni kan. Okay, dalam apam ni, cuba kamu tengok dalam apam ni. Okay, dalam apam ni buka apam, cikgu masukkan video lagi. Maksudnya kita masukkan, cikgu masukkan video. Assalamualaikum, hai, saya Nazatul Farus. Okay, kita masukkan Okey, gula dan nasi. Lepas tu saya ayak sekali dengan yeast. Okey, resepi apam. Maksud cikgu masukkan sekali, cikgu embed dalam YouTube ni. Macam mana nak jadikan dia? Maksudnya bila kita klik saja apam ni, dia akan ada sekali dalam ni. Dia tak ada macam kita kena link ke dia, macam kita link dekat sini kan, pilih ni. Kita tertayap ni, dia akan pergi ke page YouTube yang lain kan. Okey, yang ni tak mau. Macam ni. Maksudnya cikgu nak dia buka saja page ni, dia terus ada dekat kita punya ni. Macam mana cara dia? Kita embedkan dia, kita guna iframe ataupun senang je, kita copy je. Nak tahu macam mana cara copy dia? Okey, contohnya kalau yang karipap ni ada lagi tak? Karipap dah ada dah. Kasui kasui tak ada lagi. Macam mana nak masukkan? Okey, kita nak masukkan dia, kita cari dulu laman web tu. Katakan tadi kasui kan. Okey, kasui. So kita pergi kasui, kita ambil video lah. Okey, ni kuih kasui ni kan, kasui. Okey, kalau biasa kita copy yang ni, kita copy link kan, yang tu dia akan keluar ke link YouTube lah. Maksudnya dia tak boleh ke page kita, dia tak boleh ada kat page kita. Macam mana nak paparkan kat page kita? Kita pergi dekat share. Okey, lepas tu kita ambil embed ni. Okey, kita ambil embed ni. Okey, kita copy je semua ni. Okey, kita copy je semua ni. Lepas tu kita pergi dekat page kasui tadi kan. Mana kasui tadi? Ni kasui tadi kan. Okey, pergi kat kasui ni, kita nak letak dekat mana? Kita nak letak kat bawah kan. Macam yang ni karipap, kita letak kat bawah ni. Macam cikgu letak dekat bawah sekali sebelum body, sebelum tutup body kan. Jadi kita letak dekat mana tadi kasui? Kasui ni kita letak dia. Enter. Maksudnya yang ni, yang P ni paragraf untuk yang konten ni. Okey, jadi letak di bawah konten tu. Sebelum kita letak bawah konten tu, kita kena buka dulu paragraf kan. Betul tak? Kita buka paragraf. Lepas tu kita enter. Kita enter. Kita Ctrl V, iaitu paste lah. Kita paste dia. Okey, kita paste dia. Lepas tu habis tu kita kena tutup lah paragraf dia kan. Kita tutup paragraf dia. Okey.
tutup dia kan. Okey, kita tengok apa yang jadi. Kita save. Lepas tu kita refresh. Kita pergi kat kasut tadi. Okey, ada. Nampak? Tapi kenapa dia berada di left? Yang ni berada di center. Sebab kita tak setting dia lah kan. Sebab yang ni cikgu setting dia duduk kat tengah. Yang ni pun setting dia dekat tengah. Macam mana nak bagi ke tengah? Okey, kita pergi balik dekat sini. Di mana? Di mana? Di sini. Sebab kita apa-apa kita attribute kan. Namakan attribute ni kat sini. So kita pergi kat sini. Kita buat apa? Kita buat align lah kan. Tengok macam apam ni. Okey, macam ni kan. Just kita copy paste pun tak apa kalau dah malas nak buat kan. Okey, copy paste dia. Okey, sekejap Okey, align. Maksudnya ni lah tengah lah dia. So tadi kasut kan. So kita copy paste dia. Okey, so ni ada satu je. Okey, jadi dia akan jadi tengah lah. Save. Lepas tu kita refresh. Kita ambil balik kasut. Okey, nampak tak? Maksudnya dah ada di sini. Kita kalau siapa-siapa nak masuk kita punya laman web pun dah ada kat sini. Ni dia punya kuih. Lepas tu nak tengok resepi, kita klik sini resepi. Kan senang macam tu. Ataupun kamu dah buat video kamu sendiri, nak letak sini, kamu upload dulu kat YouTube, lepas tu embed dah kat sini kamu punya laman web kamu. Okey, dah settle untuk video, untuk kita punya embed lah kan. Tak ada notifikasi pun, tapi saja nak ajar. Okey, kemudian okey, lepas tu dah habis yang tu, kita dah buat page, kita buat page pun kat sini. Dah siap semua kan. Lepas tu baru kita wujudkan, kita nak wujudkan okey, apa lagi yang okey, ni dah ada tengah ni. Yang ni page dia, ni semua page ni. Ni page utama, apam, karipak, ni semua page. Di sini pula di kiri. Ni pun dikira page juga. So kita namakan dia kiri. Okey, macam mana dia? Okey, ni kiri. Nampak cikgu namakan dia kiri. Senang, nanti kita nak cari, kita nak tarik, kita nak panggil dia balik. Okey, ni kiri. Apa yang ada dekat kiri? Okey, nampak tak apa yang ada dekat kiri? Cikgu buat pautan berita. Okey, nampak tak pautan berita? Okey, pautan berita. Okey, pautan berita. Kita bubuhlah Kosmo, utusan Malaysia semua ni. Kosmo ni bila klik sini, dia akan dia tak pergi ke page tau. Dia tak pergi ke page lain. Dia pergi kat page kita juga. Dia duduk dalam kita punya frame. Dia tak pergi macam kalau contoh kalau kita klik je, dia akan keluar macam ni kan, macam ni Kalau yang ni kita klik ni, dia akan pergi ke satu lagi tab kan, bukan dalam page kita. Maksudnya cikgu nak, maksudnya buka je utusan. Okey, buka je utusan, dia akan keluar dekat kita punya frame. Maksudnya tak larilah, duduk dekat dalam kita punya website lagi. Masih lagi duduk dalam website kita. Okey, macam mana cara dia? Okey, cara dia, okey, first kita buat dulu. Ni kita punya kiri kan. Okey, ni pautan berita. Ni list lah, list. Kan ini list kan? Ni list. Ni nama dia list. Okey, kita buat list ni. ULLI. Okey, ni dia punya hyperlink. Href ni kan, hash reference ni hyperlink. Okey, ni ke mana kita nak bawa dia, iaitu cosmo.com.my. Target. Target ni adalah sama dengan kandungan. Lepas tu Cosmo. Kandungan ni lah yang kita buat. Okey, nanti benda ni kita buat dekat sini. Kita buat dekat header. Okey. Bukan dekat header, dekat index. Okey, dekat index ni. Kita buat dekat index ni, frame. Maknanya benda ni kita setting kat frame je. So maknanya dekat sini kita namakan dia kandungan. Ni semua kandungan. Nampak tak? Target dia kandungan. Sebab apa? Sebab kita dah set dekat frame. Ni frame dia. Okey, ni adalah frame dia. Ni sebab kita dah selesai kan. Kita dah selesai dah. Ni macam kiri ni pun. Nanti cikgu bagi tahu pasal kandungan ni. Kita berhenti dulu kejap dulu. Cikgu lupa. Okey, sekarang ni kita buat ni adalah dekat kiri ni adalah pautan berita. Dia punya hyperlink. Ni yang kita belajar hyperlink. Reference ni hyperlink. Target ni tinggalkan dulu, nanti cikgu bagi tahu. Dan yang ni pautan video resepi ni, yang pertama untuk pull down adalah select dengan option je. So maksudnya kalau select dengan option, dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi contohnya ni cikgu bagi kan. Ni adalah select apa? Cadar, selimut, baju sekolah, kasut. Kalau untuk yang ni
select dia adalah, saya kecilkan sikit. Okey, select dia adalah ni, ketayak, lepat pisang, tepung pelita ni. Kita select dia, kemudian yang buka ni adalah untuk tag lain pula. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Jadi untuk yang ni, untuk kalau kita nak select menu ni, yang ni lah. So maksudnya bila kita type saja, okey, select name ni. Okey, select name ni, menu ni sebab kita nak panggil bila kita klik kepada button. Kalau tak ada, contohnya kalau yang untuk yang cikgu bagi contoh yang ni, hanya macam ni saja. Apa dia senaraikan keperluan barangan untuk sekolah. So pengguna akan pilihlah cadar, selimut, baju sekolah dan sebagainya. Itu seperti tu, maksudnya tak ada button untuk bila kita pergi ke baju sekolah, klik dia akan keluar ke baju sekolah, tak ada. Okey, ini hanya pull down. Okey, untuk pull down hanya ini saja dia punya tag dia ataupun coding HTML dia. Hanya ada select, kemudian option value. Maksudnya apa value option lah, apa yang ada dalam list tu. Okey, apa yang ada list tu lepas tutup, habis, simple saja. Tetapi kalau untuk yang begini, bila kita klik saja kepada ketayak, kita nak bawa ketayak tu pergi ke video ketayak, katakan. Contohnya kita akan bawa lah pergi buka. So maknanya dia akan bawa kepada video resepi ketayak. Okey, contohnya macam tu lah. Ni contoh dia. Kita skip. Hai semua, Okey, kali ni dia akan ni pergi Cik Nom kepada nak kongsi video. satu lagi. Okey, tetapi kalau pull down biasa, tidak perlu kepada buka, hanya sebegini. Okey, maksudnya kita select sahaja tanpa buka. Okey, jadi coding dia simple, dia macam ni. Okey. Okey, yang ni untuk yang ni, untuk yang coding okey, mana kira. Okey, untuk coding yang ni, form ni adalah pilih ni untuk kita klik button tadilah. Untuk klik button, bila kita klik pilih sahaja ketayak, kita klik button buka, maksudnya dia akan pergi kepada laman web yang kita letak sini. Okey, option value ni. Ni dia punya extra tag lah. Okey, maksudnya dia punya input, button, ID. So yang ni button yang kamu boleh copy paste saja sebenarnya dalam HTML punya tag ni, dia banyak dalam Google. So kita cari je, katakan untuk coding untuk hyperlink, dia akan keluar, memang tak ada masalah. Okey, jadi ID dia punya simple je. Untuk pautan list ni, untuk pull down ni simple je. Dia mesti ada select dan juga option. Select dan juga option. Menu ni tak perlu, name attribute ni tak perlu kalau tak ada button. So just select dan juga option saja, contoh dia. Okey, kita habis dekat pautan dekat pull down. Okey, so kita akan pergi untuk seterusnya lah. Sekejap ya. Okey, baik. Untuk seterusnya kita akan pergi sedikit berkaitan dengan ruang komen dalam HTML. Okey, ruang komen ni sikit je, tak banyak pun. Okey, jadi kalau kita selalunya kita akan, bila kita buat laman web, kita akan ada feedback kan, untuk orang bagi maklum balas tentang kita punya laman web. So maknanya dekat menu utama ni, katakan cikgu letak di sini, hubungi saya. So bila hubungi saya, dia akan keluar di sini terus. Maksudnya dekat sini ni, okey, sebarang pertanyaan boleh hubungi saya. Maknanya pengguna akan masukkan nama dia, email dia, dan lepas tu komen. Oh, komen tak ada. Okey, kita komen, kita tak letak komen. Okey, untuk letak komen di sini kita kena masukkan mana dia punya text area. Okey, ni text area, cikgu lupa masukkan. Okey, text area ni kita masukkan text area terus Okey, komen, copy. So kita akan letak di bahagian komen ni. Okey, so kita save dan kita akan refresh
Okey, pada hubungi saya. Okey, baru ada. Okey, jadi pengguna akan komen lah, maksudnya dekat sini. Jadi untuk ruangan komen ni sebenarnya dia banyaknya ambil dekat coding dekat HTML dekat Google saja. So maksudnya kalau kata sekarang ni, kalau kita nak buat nama, okey, text area name ni memang untuk pengguna masukkan nama lah. Okey, text area ni memang guna dia macam nota sebelum ni. Text area ni adalah untuk membenarkan pelayar web sediakan satu ruang komen untuk input. Jadi macam kita text area ni dia letak silap ni form. Okey, dia letak satu untuk isi teks yang panjang lah. Okey, teks yang panjang. Okey, jadi bila letak tu dia akan jadi kosong lah, ruangan kosong. Okey, kemudian input ni untuk pengguna hantar input yang dimasukkan. Okey, contohnya dekat sini bila dah masukkan text area, maksudnya ruang kosong, pengguna akan masukkanlah nama, lepas tu kita nak letak email pula. Okey, letak email, lepas tu komen. Dekat komen ni letak komen ni maksudnya kita masukkan text area, lepas tu input ni untuk hantar lah, maksudnya submit. Ni nanti submit tu hantar lah, kita letak sebagai button hantar. Jadi memang bila dah isi semua, pengguna akan hantar. Benda ni boleh copy paste je, sebab coding ni pun daripada Google, dan kita boleh modify lah kalau kita nak apa lagi. Contohnya kita nak tambah lagi nama, alamat penghantar tu ke, ikutlah. Okey, jadi sikit je, tak banyak pun berkaitan dengan ruangan komen. Dan ruangan komen ni dia mesti satu page lah. Okey, dia satu page, dia letakkan nama komen. Lepas tu baru kita untuk kita jadikan dia di sebelah kiri, kita letak di benda ni di sebelah kiri. Maknanya kita letak di sebelah kiri, kita panggil dia. Kata yang kiri ni kan, so kita panggil ni, kita buat hyperlink. Nampak tak? Kita letak comment.html adalah nama file tu, nama page tu. So kandungan ni macam cikgu terangkan adalah kandungan ni ialah berkaitan dengan panggil target dia. Bila kita klik, dia mesti tak lari duduk dekat page content ni. Contohnya kita klik Cosmo, dia duduk dia letak dia masih berada di ruangan punya frame. Dia tak pergi macam kalau contoh kalau kita klik je, dia akan keluar macam ni kan, macam ni Kalau yang ni kita klik ni, dia akan pergi ke satu lagi tab kan, bukan dalam page kita. Maksudnya cikgu maksudnya buka je utusan. Okey, buka je utusan, dia akan keluar dekat kita punya frame. Maksudnya tak larilah duduk dekat dalam kita punya website lagi, masih lagi duduk dalam website kita. Okey, macam mana cara dia? Okey, cara dia, first kita buat dulu. Ni kita punya kiri kan. Okey, ni pautan berita. Ni list lah, list kan, ini list kan. Ni list. Ni nama dia list. Okey, kita buat list ni ULLI. Okey, ni dia punya hyperlink. Href ni kan, hash reference ni hyperlink. Okey, ni ke mana kita nak bawa dia, iaitu cosmo.com.my target. Target ni adalah sama dengan kandungan, lepas tu Cosmo. Kandungan ni lah yang kita buat. Okey, nanti benda ni kita buat dekat sini. Kita buat dekat header. Okey, bukan dekat header, dekat index. Okey, dekat index ni. Kita buat dekat index ni, frame. Maknanya benda ni kita setting kat frame je. So maknanya dekat sini kita namakan dia kandungan. Ni semua kandungan, nampak tak? Target dia kandungan. Sebab apa? Sebab kita dah set dekat frame. Ni frame dia. Okey, ni adalah frame dia. Ni sebab kita dah selesai kan, kita dah selesai dah. Ni macam kiri ni pun nanti cikgu bagi tahu pasal kandungan ni. Kita berhenti dulu kejap dulu, cikgu lupa. Okey, sekarang ni kita buat ni adalah dekat kiri ni adalah pautan berita, dia punya hyperlink. Ni yang kita belajar hyperlink. Reference ni hyperlink. Target ni tinggalkan dulu, nanti cikgu bagi tahu. Kemudian pautan video resepi ni adalah kita belajar tentang drop down, pull down. Okey, dia mesti ada apa? Select, form, select, option. Okey, mesti form, select, option. Okey, form tu dekat sini. Kamu tengoklah. Okey, form tu di sini. Okey, apa nama ni? Katakan pautan video resepi ni, lepas tu ke tayap ni kan.
Pilih video ni. Okey, dia punya form dia. Okey, pilih menu. Okey, kemudian dia punya teks dia pilih video. Lepas tu ni sinilah ketayak, lepat pisang, tepung pelita yang ada di dalam drop down ni. Okey. Yang ni tak apa, kamu tiru copy paste je dia punya ni. Lepas tu yang ni tak ada masalah. Lepas tu yang ni buka. Okey. Yang ni adalah komen. Ini kita semua mesti ada dekat kandungan ni. Kita target kandungan. Kandungan ni maksudnya duduk di dalam frame kita. Maksudnya duduk di dalam frame kita. Target maksudnya bila kita klik saja, dia masuk di mana? Dia masuk dalam frame kita. Tengok. Ni semua target kandungan masih duduk dalam frame kita. Sama juga ni. Sama juga dekat index ni. Sama juga bukan index, header. Bila kita klik saja menu ni, kita klik saja menu ni. Yang ni adalah menu dia yang ni. Ni kan apam. Klik je apam ni, dia akan target di mana? Duduk di kandungan. Kandungan ni dekat mana? Kandungan ni adalah di dalam laman utama kita. Laman utama dia terpapar di laman utama kita. Ni adalah laman utama kita. Maksudnya semua kita target kandungan ni, maksudnya dia duduk dekat sini. Dia tak lari mana-mana. Dia masih ada di dalam frame kita. Okey. Jadi kandungan ni macam mana nak buat dia? Okey, target kandungan ni lepas dah siap dah semua ni kan. Dah siap semua ni, baru kita wujudkan satu frame. Cikgu namakan dia index. Boleh je kamu nak letak frame pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita wujudkan satu frame yang mana dalam frame ni lah kita buat macam ni. Kita bahagikan dia duduk tepi ni. Lepas tu ada kolom atas ni. Jadi macam tu kita setting kat situ. Macam mana cara dia? Okey, yang pertama mesti samalah HTML. Lepas tu head, title dia query traditional measure. Lepas tu frame set. Kita start dengan frame set. Okey, kita letak dengan frame set. Border tak nak border, kita nak nampak border. Kalau tidak nanti nampak border tak cantik. Okey, kalau nak buat border, buatlah satu kan. Okey, frame spacing ni dia punya space dia. Dia punya space antara dia lah. Yang ni. Okey. Antara ni sekejap ni kan. Nak nampak sikit. Ni lah. Tadi macam ni tak nampak kan, besar dia banyak mana. Macam ni baru nampak. Bila kita bercolour baru nampak. Ni besar dia yang ni. Ni besar dia yang ni. Ni besar dia banyak ni. Okey. Jadi yang ni row dia 20. Maksudnya besar dia 20 je. Okey, kalau kita buat besar lagi jadi besar lah. Contohnya yang ni untuk header header yang mana? Header yang atas ni. Okey, yang atas ni. Ni adalah header. Okey, ni adalah header. Okey, kita nak letak, katakan header ni kita nak letak besar. Kita nak letak 50 katakan kan. Okey, save. Kita refresh. Nampak tak besar? Tak cantik lah kan? Okay, ni sebab jadi kotak-kotak macam ni sebab kita ambil gambar tadi, wallpaper tadi cikgu save tu kecil. Kalau besar jadi besar lah, kita ikut size lah kan. Okey, tu nak cikgu nak contoh je. Okey, tak mau, kita nak letak 20 je lah, tadi elok dah, cantik dah. So 20. So kita refresh balik. Okey, 20 saja. Lepas tu ni dia punya header, top dia dekat atas. Kalau yang kedua ni ada ni frame set yang pertama. Ni yang pertama ada frame, satu frame di atas banner tu. Kemudian ni frame yang kedua. Frame yang kedua adalah kiri. Okey, ni frame kiri. Kiri yang mana? Kiri yang ni. Okey, kiri yang ni. Ni dia kiri yang ni. Okey, macam mana kiri dia? Kiri dia sama juga. Okey, tapi saiz dia apa? Berapa? Saiz dia 20. Ni salah ni. Tak ada ni. Sekejap cikgu buang. Oh, ni saya besar dia. Oh, betul lah, cikgu silap. Okey, frame dia 120. Dia punya apa? Dia masuk sekali. Cikgu lupa, cikgu buat sekali. Sepatutnya dia letak kat sini satu lagi. Tapi sebab nak buat sekali, maknanya ni tanda dia kiri dan kanan sebab dia frame set lah kan. Frame set, dia tak ada kolom dah. Maksudnya yang ni dikira kolom yang kolom bawah ni sebab dia tak ada row dah.
So maknanya kolom tu, satu kolom dia buat 2 kolom. Maksudnya ni kalau kita nak tambah lagi 3 kolom, kita letak kat sini satu lagi kolom. Okey. Jadi yang ni kolom yang pertama, dah belah kiri tu adalah 20%. Dia punya size dia. Kolom kedua yang tengah-tengah ni, ni yang tengah-tengah ni saya cikgu save dulu. Save dia. Okey, ni adalah kolom yang pertama. Ni kolom pertama. Ni kolom kedua. Okey, kolom kedua besar dia 120 cikgu buat. Kalau kita nak tambah lagi kolom pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya tambah dekat sini. Okey, tambah dekat sini. Okey, jadi maksudnya buat macam ni lah. Buat tanda, lepas tu ikutlah nak buat berapa pula. Okey, yang ni sebab cikgu buat 2 kolom, selalu 2 kolom je lah. Okey, jadi kolom pertama ni adalah kiri. Lepas tu yang ni pun tak nak border. Yang ni tak nak border juga, tak ada. Okey, yang ni frame yang kedua ni adalah kolom yang kedua lah. Kolom yang kedua iaitu kandungan. Ni yang kita namakan dia kandungan. Kita buat nama frame tu adalah kandungan. Okey, frame yang ni, frame yang tengah ni dinamakan kandungan. Okey, frame yang tengah ni namakan, kita namakan apa-apa saja pun tak apa. Nanti dia panggil balik, kita guna nama tu. Nak guna nama lain pun tak apa. Janji nama yang sama dengan yang lain lah. Okey, jadi kita namakan dia kandungan. Jadi source dia apa? Source dia muka utama. Ni lah muka utama. Yang muka utama ni yang memang yang utama yang kita buat tu lah. Yang bila orang masuk, keluar yang ni dulu kan. Jadi semua yang kita tekan tu dia mesti ke kandungan. Kita dah setting kat situ kandungan kan. Tengok ni kandungan. Daripada sinilah kita buat dekat frame. Kita namakan dia kandungan. Nama-namakan lain pun boleh, tak apa. Tapi dia punya asal dia kat sini lah. So dia tarik dekat sini lah. Okay, lepas tu dia punya source dia muka utama lah. Dia punya page muka utama.html. Okay, di sinilah kita buat frame. Kita save dia. Lepas tu yang lain automatik dia akan jadi terus. Kita buat frame di page yang berbeza. Jangan page yang sama dengan yang ni, tak mau. Tak jadi. Jadi kita buat di page yang lain, kita save sebagai frame ataupun kita buat index ke apa, tak kisah, tak ada masalah. Okey, cikgu jadikan dia index. Jadi kita panggil lah kat sini. Maksudnya okey, yang pertama, frame pertama header kat atas. Kita panggil dia, kita nak letak header kat atas. Lepas tu frame yang kedua kita nak letak page yang namakan kiri. Kiri yang ni. Lepas tu page frame yang ketiga kita nak namakan utama, muka utama, dan kita namakan dia, yang lain tak ada nama. Maksudnya kita namakan dia frame name ni sebagai kandungan. Yang ni kita namakan dia top. Top ni sebenarnya boleh lah kalau kita nak panggil ke dia top pula, tapi kita nak panggil pun. Jadi tak payah pun tak apa sebenarnya, tak payah nama pun tak apa. Okey. Jadi ini dia punya frame. Okey, boleh dapat lah. Okey. Setakat ni boleh faham untuk frame. Okey, jadi ada 3 frame. Nak tambahkan frame lain pun tak ada masalah. Okey, contoh kalau kita nak tambah frame kolom, kita nak tambah kolom yang ketiga. Kolom ketiga contohnya kita buat sebagai 30%. Okey, kita save dia. Lepas tu kita refresh. Nampak dia ada 3. Kita tak nampak lah, tapi sebab tak ada apa, kosong konten dia kan. So kan dia ada konten juga. Contohnya nak ambil konten ni lah, letak kat sini. Okey, contohnya lah kan. Okey, kita pergi pada tadi. Okey, ni kita dah tambah dah kan. Dia punya table dia punya besar dia, dia punya frame dia besar ni 30. Yang ni 20. So kita nak tambah. Tadi dah tambah dah. Kita copy saja. Kita copy saja yang kiri tadi. Lepas tu kita buat pula kanan. Maksudnya kita klik new. Lepas tu kita paste yang kiri ni, kita copy. Lepas tu kita dekat new ni kita paste. Kita paste kanan. Alamak, silap. Kita pergi kiri tadi, kita Ctrl A, kita copy semua. Copy. Lepas tu kita pergi dekat new ni, kita paste. Maksudnya lepas tu kita save as kanan. Okey, kita save as, namakan dia kanan. Okey, .html. Sudah ada dah tadi cikgu save dah kan. So tak nak lah yang ni. Kita dah save dah. No. Ni kanan. Cikgu tak ubah apa pun. Okey, katakan cikgu nak ubah. Cikgu tak nak yang berita ni. So cikgu tak nak yang berita ni. So tinggal yang pautan resepi. Ataupun
kita letak tak apalah, pautan resepi cukup lah. Okey, jadi yang ni untuk yang kanan ni hanya pautan resepi. Lepas tu dah save yang ni, kita kena paparkan dia lah. Sekarang ni masih lagi tak jadi apa, sebab kita tak paparkan dia. Nak papar dekat mana? Kita kata apa? Dekat frame. Frame dekat index kan, yang semua apa yang kita nak panggil dekat frame. Okey, frame ni. So sekarang ni yang ada kiri dengan muka utama, iaitu kandungan tadi kan. Jadi kita copy balik kiri ni, kita copy. Lepas tu yang ni kita buang, frame set ni tak ada kaitan pun. So jadi sebenarnya tak perlu pun yang tu. Okey ni. So kita nak letak lepas kiri kita ikut turutan. Lepas kiri tengok utama dulu kan, konten dulu kan. Lepas konten baru kita belah kanan kan. So kita letak belah bawah dia lah. Okey, so yang ni tukarlah jadi kanan. Okey, save. Sebab mula-mula kiri, lepas tu tengah, lepas tu kanan. Dia ikut turutan. Kalau tidak nanti dia tak jadi ya. Alamak, silap. Okey, save. So dia akan keluar lah. Ni nampak tak? Dia akan keluar. Ni sebab satu je lah cikgu tak tambah apa. Kalau kita nak letak bawah, dia bawah letak lah. So maknanya cikgu buang yang pautan berita ni. So tinggal yang ni saja tu untuk kalau yang 3 frame. Okey, boleh faham setakat ni untuk main dengan frame Okey, jadi apa lagi yang cikgu nak ajar?